3, Rabu 1, Rabu 3 akan bersama Ustaz Fendi, dan ya, Rabu 2 dan 4 Ustaz Isa Hasan Perintah. Hari Khamis Ustaz Sulaiman dan Ustazah Zuleha macam biasa lah. Cuma yang bezanya Rabu 1, Rabu 3 kita bersama Ustaz Fendi. Ustaz Narakat Haji Fendi ni pengetua Madrasah Baptis An-Nur di Kesawan sana, dan juga panel tetap TV3 dalam program bersama Ustaz. Selalu kita tengok TV dia. InsyaAllah nanti kita akan bersama bersemuka dengan beliau. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dalam majlis yang kita aturkan di masjid ini, kita istiqamah dengan imarah masjid. Jadi saya hari ini jemput Ustaz untuk menggunakan kuliah kita dan kenalan diri, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang mulia ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia untuk bersama-sama kita mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itu matlamat utama saya, tuan-tuan, puan-puan berkumpul di sini pada pagi ini. Baik, sebenarnya yang pertama sekali saya minta maaf lambat sikit walaupun saya sampai tadi pukul 9, tapi terpaksa menunaikan hajat dulu. Sebab ni saya bukan nak cerita pasal tu, sebenarnya nak ceritanya apabila dah bermula semula COVID gelombang yang kedua ataupun yang ketiga ni, ada yang kata ni gelombang kedua, ada yang kata gelombang ketiga, apa-apa pun wabak dah semakin mengganas semula, kita perlu pada beberapa usaha. Antaranya yang selalu kita dengar, penjarakan fizikal, pelitup muka dan juga selalu basuh tangan. Kita juga kena mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu antaranya mengamalkan madu dan juga habbatus sauda dan juga minyak zaitun. Kalau saya ringkaskan, saya bersama dengan keluarga saya lah, istilah kami guna. Kalau pagi-pagi itu saya minta rumah saya nak mahadha 3. Ma iaitu madu, ha iaitu habbatus sauda, za iaitu zaitun, zaitun mahadha. Ini minyak-minyak ni semuanya bagus, iaitu minyak zaitun, habbatus sauda dan juga madu ni kita amalkanlah sebaik-baiknya. Jadi antaranya itu yang saya sebut tadi, perut pun bersih, dan juga habbatus sauda ini terkenal dengan sifat dia yang anti kuman, anti penyakit, iaitu penyembuh segala penyakit, seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, habbatus sauda syifa likulli da' illa sam, iaitu habbatus sauda adalah penyembuh bagi segala penyakit kecuali mati. Saya bukan nak jual lembuat, saya bukan nak berjual minyak, tetapi nak kita semua mengamalkan. Carilah kat mana-mana, kat supermarket, dekat NSK bawah tu dululah, sekarang saya tak pasti ada ke tak ada. Ataupun cari sekarang ni dah zaman Shopee, Shopee, kita tanya je Shopee habbatus sauda asli contohnya. Kalau tak mampu nak minum yang minyak dia tu, amalkanlah biji tu.
dia punya yang dalam apa dipanggil, dalam bulat minyak kan, kapsul dalam kapsul. Itu amal sangat-sangat bagus. Sebenarnya kalau di negara Arab sana, mereka memang dah jadikan sebagai vaksin apa-apa saja penyakit. Tapi oleh kerana WHO dan juga pihak-pihak yang terbabit belum mengiktiraf, maka mereka tak boleh isytiharkan benda itu sebagai vaksin. Yang penting kita kena yakin dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa setiap sunnah, setiap ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan itu kecuali semuanya adalah wahyu belaka. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya saya belum berapa jelas apa yang tuan-tuan perempuan, khususnya ramai sini perempuan, akak-akak, makcik-makcik, abang-abang sedikit berbanding dengan akak-akak. Saya belum berapa jelas subjek apa ataupun mata pelajaran apa ataupun kuliah apa yang nak disampaikan. Sebab sebelum ni saya dah berbincang, saya kata saya lebih minat mengajar tafsir dan juga sirah, tetapi ada yang minta supaya bincang dulu dengan pihak muslimah apa yang kita nak belajar sebenarnya. Itu saya minta siapa ketua ni, ketua muslimah siapa? Boleh saya kenal dulu dengan ketua muslimah? Tak ada ketua, semua ketua belaka. Ataupun terserah pada saya? Serah, okey. Kalau terserah, hari ini saya buka tafsir. InsyaAllah nanti minggu ketiga kita akan buka sirah, insyaAllah. Kerana dalam tafsir dan sirah ni, saya minat tafsir dan sirah. Satu, memang pertama sekali kenapa saya nak mengajar tafsir dan sirah, yang pertama sekali memang saya minat lah. Saya nak buat apa yang saya minat. InsyaAllah boleh nak ngajar akidah, boleh nak belajar fardu ain, boleh. Ada setengah masjid saya ngajar fardu ain, boleh. Tetapi saya lebih, kalau belajar dulu pun saya sangat minat dengan tafsir dan saya minat dengan sirah. Jadi bagi saya buat sesuatu yang saya minat. Macam tu juga sekarang ni sebenarnya saya tengah buka satu restoran di dekat dengan madrasah saya, Kesang Laut. Saya buka western food, makanan barat, chicken chop dan sebagainya. Ada orang tanya, "Ustaz, kenapa tak buka nasi Arab ke? Kenapa tak buka nasi Melayu?" Saya kata saya buat apa yang saya minat. Apa yang saya minat, saya buat. Itu lebih seronok. Berjaya tak berjaya, itu ketetapan Allah. Yang penting kita seronok apa yang kita buat. Jadi macam itulah tuan-tuan perempuan, selagi mana benda itu baik, kita lakukan sekiranya kita minat. Macam tu ada mak ayah pelajar datang, ada mak ayah pelajar datang ke madrasah saya. Dia kata nak masukkan anak ke tahfiz. Soalan pertama saya, anak minat ke tak minat? Kalau mak ayah yang minat, anak tak minat, tak boleh. Itu syarat utama. Anak tak minat, saya takkan terima. Walaupun dia pandai macam mana pun, dia punya PSR dia 5A ke 10A ke sekalipun, anak tak minat, saya tak terima. Tapi kalau pelajar tu minat, yang nak mohon tu minat, walaupun dia punya PSR dia tak cantik, tapi nampak sangat minat dia, insya-Allah saya terima. Sebab kita nampak siapa yang minat ni, kalau dia tak berjaya tahfiz 30 juzuk pun, insya-Allah ada sesuatu yang dia akan dapat di madrasah. Saya tidaknya dapat 1 juzuk pun alhamdulillah, 2 juzuk pun alhamdulillah. Kalau dia minat, insya-Allah dia akan boleh kita gilap dia, boleh jayakan dia insya-Allah. Baik. Pada kali pertama ini, tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, saya nak nyentuh beberapa perkara tentang majlis ilmu. Mungkin tuan-tuan dan puan pun dah biasa dengar tentang kehebatan majlis ilmu, tapi sebagai mukadimah untuk saya pada pagi ini bersama tuan-tuan dan puan, kita tak tahu berapa lama umur kita. Mungkin kita dapat setahun, mungkin dapat 2 tahun, mungkin dapat 10 tahun kelas kita yang sebulan 2 kali ini, ataupun berapa lama, wallahu alam. Ada masjid saya dah lebih kurang 5 tahun, ada masjid dah 4 tahun. Maksudnya satu tempoh yang panjang. Jadi sebelum kita melalui tempoh yang panjang tu, biarlah asas yang pertama ni kita kuatkan dulu, kita fahamkan dulu. Ibaratnya macam kita nak buat masjid kan, kita nak buat rumah. Yang lama tu sebenarnya dia punya asas dia, piling dia tu kan, dia buat tu, dia punya kekuatan dia semua kena ambil kira. Barulah lepas tu boleh buat bangunan
dengan bentuk macam mana pun. Jadi kekuatan kita pada awal-awal. Begitu juga macam kita nak bincang, nak nikahkan anak kita, kan, kita masuk melamar ke, ataupun anak kita dilamar ke, kita bincang terus terang, ni macam mana, jaga solat tak jaga solat, kebersihan macam mana, ilmu agama macam mana, nak didik anak saya ni, biar jelas, terang-terang jelas. Lepas tu insya-Allah kita akan cantik perjalanan. Macam tu juga kalau kita terima pekerja. Kalau kita terima pekerja, saya madrasah dan juga apa-apa yang saya usahakan lah. Saya ada tadika, saya ada madrasah, saya ada restoran dan sebagainya. Staff lebih kurang ada 50 orang. Alhamdulillah. Semua awal-awal kita jelas terus terang. Macam ni. Sedia, boleh diterima. Tak sedia, tak terima. Dia nak ceritanya, asas permulaan kita kena jelas. Kenapa kita menuntut ilmu, kenapa kita korbankan masa. Masya Allah, tuan-tuan perempuan ni telah datang pada waktu orang tengah rehat, ada orang tengah tengok Malaysia hari ini sekarang ni, kan, apa, wanita hari ini, kan, macam-macam program sekarang ni, masak. Kalau apa ni yang jual-jual barang kat TV tu, workshop, kan, dia tengah jual macam-macam ni. Sekarang orang tengah cari nak beli apa ni, apa aku nak pau abang aku hari ni, kan, aku nak suruh abang aku belanja apa lah hari ni. Orang sekarang ni tengah sibuk ni, pukul 9, 10, 11 ni memang tengah sedap tengok TV. Sambil-sambil buat kerja, sambil-sambil jemur baju, sambil pasang radio iKim lah. Ada yang minat radio Era, pasang radio Era lah. Inilah waktu tengah aktif. Tapi tuan-tuan perempuan, Masya Allah, mengorbankan masa, datang ke sini, duduk kat bawah pula. Ni yang duduk-duduk ni bukannya semua sehat ni. Ada yang sakit lutut, sakit pinggang. Nak bersandar sebenarnya ni, saya tahu ni ada makcik-makcik nak bersandar ni. Sedap kau bersandar, tapi kalau aku bersandar ni kan, ustaz mesti dia hentam aku ni, kan. Setengah ustaz kan dia suka hentam. Apa bersandar belakang-belakang ni? Saya tak. Kalau tuan-tuan perempuan nak sandar-sandar lah, saya tak kisah. Setengah orang dia suka hentam. Yang duduk belakang-belakang tu malas tu, yang bersandar-sandar tu malas tu, kan. Ada setengah ustaz macam tu. Saya tak kisah. Yang penting tuan-tuan perempuan dah datang ke masjid untuk belajar ni pun, Masya Allah, satu nikmat yang sangat besar. Di samping di luar sana tengah ramai dalam kelalaian ni. Saya kadang-kadang, tuan-tuan perempuan sekalian, ni kita lebih pada sesi ta'aruf lah dulu. Saya kadang-kadang saya bangun subuh tu, saya pergi asrama. Waktu pelajar-pelajar tengah tahajud, pukul 4.30, 5 tu, ataupun lepas subuh tengah baca Yasin, saya ambil video ringkas. Saya hantar ke grup ibu bapa pelajar. Kita ada pelajar lebih kurang 300 lebih. Kita ada beberapa grup. Jadi saya ambil, saya hantar. Lepas tu saya tulis apa? Masya Allah, anak tuan-tuan perempuan ni hebat. Ramai remaja di luar sana sekarang ni pukul 5, pukul 6, bahkan ada sampai pukul 8 pun masih tidur, lalai daripada solat, zikir dan sebagainya. Anak tuan-tuan perempuan, Masya Allah, 4.30 dah bangun tahajud. Kita kena rasa syukur atas nikmat Allah. Orang sana ramai tengah lalai ni, tak sembahyang subuh, ataupun lambat sembahyang subuh, tapi anak kita alhamdulillah dalam ketaatan. Begitulah tuan-tuan perempuan yang saya nak sebut di sini, supaya kita rasakan nikmat Allah pada kita ni. Ramai yang tengah lalai ni, leka ni, subuh pun tak sembahyang, duha pun tak sembahyang, tiba-tiba nak cari rezeki dari Allah, nak minta Allah beri rezeki pada dia. Dia nak Allah beri duit pada dia, dia nak Allah beri makan minum pada dia. Semayang subuh pun tak, duha pun tak, zikir pun tak. Tapi Allah hebat, Allah beri juga. Engkau nak duit, aku beri. Engkau nak kaya, aku beri. Engkau nak jualan kau laku, aku beri. Engkau nak ikan nelayan, aku beri. Engkau nak jualan kau 10,000 satu hari, aku beri. Tu Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemurah. Dia pemurah, dia beri, walaupun orang tak sujud pada dia. Tetapi rezeki dunia tidak bernilai berbanding dengan rezeki akhirat, rezeki agama, rezeki taman daripada taman-taman syurga. Ini adalah rezeki yang paling bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita terkejar-kejar nak cari dunia? Secara umumnya, jangan cerita kita semua ni, kita memang semua nak dunia. Kenapa kita suka pada emas? Kenapa kita suka pada duit? Sebab kita tahu nilai. Kita tahu nilai duit, sebab tu kita nak cari duit. Kita bangun pagi-pagi susah-susah buat kuih, jual tepi jalan. Bangun tuan-tuan perempuan ni mungkin ada dah pencet daripada kerja-kerja yang hebat-hebat, ataupun yang tak hebat, yang biasa-biasa. Kenapa dulu kita bangun pagi-pagi buatkan sarapan untuk
suami, anak-anak bekerja-kerja siapkan diri pergi pejabat ataupun pergi sekolah sebagai cikgu ataupun kerani dan sebagainya. Kenapa? Antara sebabnya kita nampak nilai duit. Kalau kita ada duit, aku boleh beli kereta, aku boleh beli pakaian yang cantik-cantik, aku boleh beli rumah, macam-macam. Sebab kita nampak nilai. Begitulah tuan-tuan dan sekalian, sekiranya kita nampak nilai amalan, sekiranya kita nampak nilai amalan, kita dapat rasakan nilai amalan, maka insya-Allah kita akan semangat dan istiqamah dalam setiap amalan. Contoh, duha. Bukan senang nak solat duha ni. 8 rakaat ke 2 rakaat ke 4 rakaat ke 6 rakaat ke, tak kisahlah, sekurang-kurangnya 2 rakaat. Nak istiqamah, nak amalkan tu bukan senang. Tapi kalau kita nampak nilai dia. Begitu juga dengan tahajud. Bukannya senang nak bangun tahajud. Kalau tuan-tuan perempuan yang dah berumur sikit, biasanya tidur satu hari 4 jam dah cukup dah. Biasanya kalau dah berumur ni, dia senang sikit nak tahajud. Dia memang mata dia automatik bangun awal. Tapi tak tentu juga bangun awal nak akan bangun tahajud. Mungkin bangun awal dia akan Facebook, kan, IG, dia membawang dulu pukul 4 pagi membawang, kan, bangun pagi-pagi dia tengok mesej, balas sempat membawang lagi, kan. Itu sekiranya tak nampak nilai akhirat. Tapi kalau nampak nilai amalan, nilai akhirat, maka kita akan buat dan kita akan istiqamah. Ini antaranya yang tuan-tuan perempuan datang ni sebab tuan-tuan perempuan nampak nilai akhirat. Apa nilai yang kita datang? Apa nilai tuan-tuan perempuan Masya Allah datang? Antaranya, ini disebut sebagai fadilat. Fadilat orang datang majlis ilmu. Allah Subhanahu wa taala memberitahu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Maksudnya sesiapa salaka yang melalui tariqan jalan, yaltamisu dia mencari, fihi di dalam jalan itu, ilman ilmu, iaitu siapa yang melalui satu jalan untuk mencari ilmu, dia punya jawapan dia, natijah dia, kan Nabi kata sesiapa yang mencari ilmu, apa yang dia dapat? Sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya untuk masuk ke syurga. Masya Allah. Ini salah satu jalan shortcut kita masuk syurga. Salah satu jalan ringkas. Masuk syurga ni banyak jalan. Ada jalan yang susah payah, mujahadah. Contohnya, ada orang di negara-negara tertentu dengan berperang, jihad, sampai mati keluarga dan sebagainya, nak masuk syurga. Ada orang dengan infak fi sabilillah, keluarkan harta, derma sana, derma sini, infak sana, infak sini. Ada orang yang keluar berdakwah, pergi berdakwah sana, pergi berdakwah sini. Ada orang dengan banyak zikir, juta-juta zikir dia, Masya Allah. Ada orang dengan banyak mengaji. Ada orang dengan khidmat pada ibu bapa. Macam-macam lah. Jalan kebaikan ni sangat banyak untuk menuju syurga Allah Ta'ala. Tetapi ada satu jalan, Nabi kata jalan mudah untuk masuk syurga ialah dengan menuntut ilmu. Dan sebahagian ulama kata apa? Jadilah kamu orang alim yang boleh mengajar ilmu. Kalau tak boleh nak jadi orang alim, jadilah muta'allim, iaitu orang yang belajar agama, belajar menuntut ilmu. Kalau tak boleh juga nak jadi muta'allim, bantulah kepada orang yang muta'allim ataupun orang yang alim. Bantu apa-apa sahaja. Bantuan pada orang alim ataupun pada muta'allim, iaitu pelajar agama. Kalau itu pun tak boleh, jadilah orang yang suka, cinta pada orang alim ataupun muta'allim. Suka tengok, walaupun aku tak pergi ni, aku ni sibuk jaga pasar, jaga kedai kopi, sarapan dan sebagainya, tapi aku suka tengok orang pergi surau Mas'ad. Jadi itu pun alhamdulillah dah. Janganlah jadi orang yang semua tak. Dia jadi orang alim pun tak,
jadi muta'allim pun tak, jadi orang bantu pada ilmu pun tak, suka ilmu pun tak, bahkan dia tak ada langsung niat nak belajar ilmu, bahkan mungkin benci pada orang-orang ilmu. Wal'iyahzubillah. Jadi Nabi SAW beritahu, sesiapa yang menuntut ilmu, mudahlah menuju jalan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Nabi SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah, atau kama qala alaihi salatu wasallam. Nabi SAW beritahu, tidaklah berkumpul sesuatu kaum di mana-mana tempat, khususnya di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, di tempat yang mana di situnya dipanggil rumah Allah Subhanahu Wa Taala, ni masjid ni, yang mana tujuan mereka berkumpul ialah kerana belajar agama, belajar Al-Quran, baca Al-Quran. Apa yang akan mereka dapat? Akan dapat 4 perkara. Allah SWT akan turunkan kepada mereka as-sakinah. Sakinah ni, ada makcik-makcik akak-akak nama sakinah, kan? Sakinah ni maksudnya ialah ketenangan. Ketenangan. Kita datang majlis ilmu ni, tuan-tuan, kita akan dapat ketenangan. Sedar tak sedar kita rasa tenang. Sedar tak sedar kita akan rasa tenang. Macam kita pergi umrah lah. Kadang-kadang kita ni sakit lutut, sakit pinggang, pening kepala dan sebagainya. Tapi bila dah pakaikan ihram nak buat umrah tu, sihat. Saya biasa bawa jemaah umrah. Memang jumpa ramai makcik-makcik yang macam ni, masya-Allah. Bukan macam nenek-nenek umur 80, 90. Tadi makcik nampak macam tak sihat. Oh, itu dah ustaz, saya pun rasa macam sihat ni. Ini dapat sakinah, dia panggil ketenangan. Ada malaikat yang khusus untuk turunkan ketenangan ini pada orang-orang yang Allah Ta'ala perintah supaya dapat ketenangan. Baru ni tuan-tuan, baru 3-4 hari lepas, saya mengajar satu surau ni, kuliah subuh. Waktu tu saya cerita tentang sirah, iaitu tentang Nabi SAW dan juga para sahabat. Satu orang insan yang hebat, ceritalah, cerita habis, sampailah waktu syuruk, waktu isyraq tu, yang dekat jam tu ada waktu syuruk kan, lepas tu sembahyang isyraq. Lepas kuliah tu sembahyang isyraq lah. Lepas sembahyang isyraq tu sarapan, ada buat sarapan sikit, duduk ramai-ramai sarapan. Tiba-tiba pengurusi surau tu duduk atas kursi. Pengurusi kan, duduk atas kursi. Dia tengah makan nasi lemak ni, dia macam tersentak. Tadi aku sembahyang isyraq, tadi sembahyang diri. Aku ni dah 10 tahun sembahyang duduk, aku sembahyang diri tadi. Dia macam tersentak, aku sembahyang diri tadi. Kenapa tu? Bila dia dengar cerita Nabi, dengar cerita para sahabat, sakinah turun sampai dia tak sedar yang itu sakit. Allahu Akbar. Dia tengok orang sembahyang isyraq, solat isyraq, dia pun solat isyraq, Allahu Akbar, rokok, sujud, dah duduk makan, baru dia rasa sakit semula. Tengah makan nasi lemak tu dia rasa sakit. Tadi aku sembahyang diri. Lepas tu tiba-tiba ada satu orang tu, dia banyak bercakap. Tengah makan-makan tu ada seorang pakcik tu, dia tanya macam-macam, pong, dia tanya. Lepas tu satu orang tegur, Haji, awak ni bukan jenis orang tak bercakap ke? Kenapa hari ni awak bercakap banyak? Kadang-kadang berlaku benda pelik-pelik yang dipanggil sakinah ni tadi, tenang. Bila jiwa dah tenang, sebelum ni bunyi dia stres. Tak stres keluarga ke, stres kerja ke, rasanya hari tu dia boleh happy, banyak bertanya dalam keadaan happy. Sampai ada orang perasan tegur dia, Ji, awak ni bukan jenis tak banyak cakap ke? Hari ni boleh happy pula. Ni dipanggil sakinah. Nazalat alaihimus sakinah. Orang yang datang majlis ilmu ni, dia akan dapat sakinah. Baik. Kemudian orang yang datang ke majlis ilmu, dia akan dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang Allah. Allah kesian kat kita. Rahmat ni maksudnya Allah kesian, Allah sayang kita. Bila dah nama kesian ni, Allah Ta'ala kita tak boleh samakan dengan makhluk, tetapi kita nak dapat gambaran. Kita ni kalau kesian, anak kita
Cucu, tuan-tuan perempuan yang dah berumur sikit ni, cucu kan. Kalau cucu ni mungkin biasanya kita menangkan, tapi kalau anak, pergi supermarket, kita nak beli barang lain, dia duk sibuk minta jajan dia, kan? Menangis satu supermarket dengar suara, nak ni, nak aiskrim, nak gula-gula, nak jajan. Kita walaupun tak nak beli, tak nak beri pun, kita tahu sebab dia punya kesan buruk dia jajan dan sebagainya, tapi dah kesian, beri juga. Itu nama kesian. Kalau kita nak beri, itu memang kita beri. Itu kita sayang, kita beri. Ni sampai kesian, kalau tak nak beri pun kita beri. Ataupun tuan-tuan, ibu-ibu ni, akak-akak ni buat kerja penat. Suami ni, tuan-tuan sekalian, dia walaupun dia senyap, kadang-kadang suami kita tak banyak cakap kan, tak banyak puji kita, tapi saya tahu lah, saya suami kan? Bila tengok isteri, ya Allah, bangun pagi-pagi dah buat siap sarapan, lepas tu dia nak habiskan subuh dia nak sembahyang sunat dia nak zikir dia, Quran dia, lepas tu anak punya baju sekolah, lepas tu bukannya lepas selesaikan anak sekolah, selesaikan pula kita nak pergi, suami nak pergi pejabat, nak pergi kerja. Lepas tu kalau dia pun bekerja, dia pun nak siapkan diri dia. Lepas tu nak siap masak dah untuk makan tengah hari. Ada yang bekalkan pada suami. Bila masa dia rehat, suami tengok, walaupun tak puji, tak apa, tengok. Bila waktu sampai kesian, okey sayang, jom pergi mana? Pergi melancong, contohnya Turki. Pergi mana? Belanda, kan? Pergi mana? Iraq, berjalan. Ataupun sekarang ni dah musim PKP apa, tak boleh berjalan kan, jom pergi mana? Pergi Pohkong, kan, beli emas, kan, emas yang mahal-mahal ni, Masya Allah. Abang ni kenapa bang? Abang ada apa-apa ke ni bang, nak belanja saya, ajak saya ni, nak minta seorang lagi ke? Suka lagi dengar tu. Contoh-contoh ni kan, contoh, jangan marah, contoh. Kadang-kadang macam tu, suami kesian, ataupun isteri kesian kat suami kan, kerja penat-penat kan, keluar rumah baju bersih cantik, keluar balik rumah baju bau busuk kan, kerja contohnya ikan dan sebagainya, kerja pasar, tengok kesian kan. Ni cerita kesian. Bila kesian ni, kita akan beri kalau kita tak nak beri, ataupun kita akan beri lebih daripada sepatutnya yang dia dapat. Contoh budak-budak tadi, kita tak nak beri, tapi kita beri sebab kesian. Contoh suami isteri tadi, dia memang layak dapat, tetapi kita beri dia lebih daripada yang sepatutnya, kalau walaupun dia tak minta. Itulah contoh untuk dapat gambaran sekiranya Allah Ta'ala, kita tak boleh samakan Allah dengan makhluk, tapi dapat gambaran kalau Allah Ta'ala dah merahmati kita, Allah Ta'ala dah sayang pada kita ataupun kesian pada kita. Kadang-kadang kita tak layak pun dapat, kita tak layak pun orang puji kita, orang sanjung kita, kita banyak dosa, tapi adalah sesuatu yang Allah Ta'ala kesian pada kita, dia beri kita benda tu. Begitu juga kadang-kadang kita usaha sikit je, Allah Ta'ala beri banyak. Ada orang buka kedai yang sama, sebelah-sebelah, ada yang laku, ada yang tak laku. Adalah sesuatu yang Allah Ta'ala faham kenapa beri kita macam ni, kenapa beri kita macam ni, kenapa orang ni dapat, kita tak dapat, kita dapat, orang lain tak dapat. Itu semua dalam rahmat Allah Ta'ala. Jadi apabila kita datang majlis ilmu, Allah Ta'ala akan pandang kita dengan pandangan rahmat yang khusus. Allah Ta'ala, dia memang pandang hamba dia dengan pandangan rahmat. Kebanyakan, semua boleh kata semualah sebenarnya dapat rahmat Allah Ta'ala, kasih sayang Allah. Tetapi orang datang majlis ilmu, dia akan dapat rahmat khusus, dipanggil rahmat khusus, iaitu pengkhususan tertentu yang Allah Ta'ala akan beri. Dan tuan-tuan perempuan Allah sekalian, dalam hadis yang sama juga Nabi beritahu apa? Nazalat al-sakinah, rahmat, kemudian wahaffat-humul malaikah, malaikat akan menghamparkan sayap untuk penuntut ilmu. Masya Allah. Ni pada zahirnya, mata zahir kita duduk di atas kapet warna biru ni, tu zahir. Hakikatnya ialah kita sedang duduk di atas hamparan sayap malaikat. Masya Allah. Kita kena rasakan benda ni. Inilah beriman dengan alam gaib, beriman dengan perkara yang gaib. Salah satu syarat keimanan kita, percaya pada benda yang gaib. Allah gaib, malaikat gaib, kitab kita tak pernah nampak pun penurunan kitab, Taurat, Zabur, Injil, Quran gaib, Nabi-Nabi gaib kita tak pernah jumpa, hari akhirat gaib,
qadar dan qadar ghaib. Benda ghaib ni kita kena beriman. Nabi SAW beritahu tentang benda ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Salah satu dari syarat orang beriman, Allah Ta'ala beritahu mereka yang beriman dengan perkara yang ghaib. Kita duduk di atas sayap malaikat untuk orang yang menuntut ilmu. Dalam tafsiran kedua, syarahan kedua, ulama mengatakan bukan hamparan tetapi payungan malaikat. Malaikat menghamparkan sayap dia untuk memayungi. Daripada keluar rumah tadi, tuan-tuan perempuan keluar rumah, ibaratnya macam raja dipayung oleh dia punya bodyguard ya. Tuan-tuan perempuan dipayungi oleh malaikat. Cuba kita rasakan benda-benda macam ni setiap kali kita majlis ilmu. Masya Allah, kita akan rasa syok. Itu sebagai motivasi kita, sebagai pendorong semangat kita. Ada majlis ilmu ya, nak pergi. Ada majlis ilmu nak pergi. Istilahnya macam ketagih ya. Tak kira ustaz-ustaz mana pun. Mana-mana ada majlis ilmu nak pergi. Pantang dalam majlis ilmu nak pergi. Hatta kalau mungkin kena bayar yuran sekalipun. Kan sekarang kadang-kadang ada khusus-khusus tertentu kan. Kena bayar yuran RM20 ke RM30 ke. Sanggup. Sebab apa? Tadi nak dapat fadilat dan nilai-nilai yang kita sebut nilai-nilai tadi. Malaikat menghamparkan sayap. Wa haffathumul malaikah. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut satu-satu nama ni. Angkat nama apa Kak? Aliyah. Khadijah. Ni saya sebut. Dalam hadis ni kata apa? Satu-satu nama ni wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah SWT menyebut semua mereka ini di hadapan para malaikat. Masya Allah, tak bangga ke kita? Nama kita bukan disebut dalam istana. Nama kita bukan disebut dalam parlimen. Tetapi nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kata beriman, kita kena rasa. Ini yang selalu saya sebut, rasa. Kita bukan nak ala-ala kadar, kita nak rasa. Minum air ni, kalau kita minum tak berasa, tak nikmat. Kan kadang-kadang orang ada masalah ke, orang kata apa, mandi tak basah, makan tak kenyang kan, minum tak hilang dahaga, macam itulah, tidur tak lena, tak rasa, dia tak best. Tapi kalau rasa, kita akan rasa syok seronok. Jadi kita rasakan Allah Subhanahu wa taala sebut nama-nama kita. Orang datang majlis-majlis wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah SWT menyebut mereka ini di sisinya, iaitu malaikat yang berada di sisinya. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW beritahu, apabila selesai malaikat yang duduk bersama-sama majlis ilmu ni, dia panggil malaikat sayyar. Sayyar ni ada satu jenis malaikat, dia melata dan merata, dia round di mana-mana sahaja dia cari majlis ilmu. Dia jumpa je, sini, dia panggil kawan-kawan dia, di sini ada tempat, di sini ada yang apa yang kamu cari. Kita dah dapat dah, kita punya tempat yang kita cari ni ada kat sini. Kat mana-mana tak kisah, dia akan cari. Dia akan berkumpul ramai-ramai. Ni kita tak nampak ni, tapi hakikatnya ada. Sebab Nabi SAW dah beritahu, dia akan kumpul ramai-ramai. Habis sahaja majlis, dia akan bersurai. Dia akan bersurai, dia cari pula tempat lain. Apabila habis majlis, ada malaikat yang kena beri laporan pada Allah. Allah Ta'ala ni dia maha mengetahui, tetapi sistem tu berlaku. Allah Ta'ala sengaja tetapkan malaikat, lepas dia habis jalankan tugas, dia kena beri laporan. Allah SWT tanya, daripada mana engkau datang? Malaikat ni jawab apa? Aku datang daripada majlis ilmu di sekian tempat, sekian. Dia orang ni nak apa? Ni makcik-makcik, akak-akak, abang-abang, dia orang ni nak apa kumpul-kumpul tu? Cerita-cerita agama ni dia orang nak apa? Ni dalam hadis beritahu. Dia orang nak apa? Malaikat kata, dia orang nak rahmat engkau, nak syurga engkau. Allah tanya lagi, dia orang nak apa? Malaikat beritahu mereka nak jauh daripada azab engkau dan neraka engkau. Allah Ta'ala tanya lagi, dia orang pernah nampak ke syurga neraka aku? Mereka jawab, mereka tak pernah nampak. Kalau mereka nampak, macam mana?
sudah pastilah mereka akan berusaha lebih lagi. Allah Ta'ala kata apa? Wahai para malaikat, saksikanlah, saksikanlah bahawa aku mengampunkan semua dosa-dosa mereka yang hadir dalam majlis ilmu. Masya Allah. Habis saja. Pasal tu kena duduk sampai habis, sampai malaikat bersurai, kita pun bersurai. Aku ampunkan semua dosa-dosa mereka. Malaikat ni ada yang ni juga. Dia kata, ya Allah, ada satu orang tu, dia datang, dia bukan nak duduk majlis ilmu pun. Dia datang sebab-sebab tertentu. Contohnya datang nak jumpa mak dia ke, nak cari, nak minta kunci tertinggal ke apa kan. Datanglah, tiba-tiba tengok, alamak, mak aku duduk paling depan, Kak Khadijah ni. Contoh kan, paling depan, macam mana aku nak masuk ni, malu. Dia pun duduk kat belakang tu. Duduk kat belakang tu sambil-sambil duduk, tunggu mak dia keluar, dia duduk dengar ceramah. Malaikat kata, ya Allah, ada seorang tu datang, dia bukan nak duduk majlis ilmu pun, tapi kebetulan dia ada hajat, dia pun duduk aja. Allah Ta'ala kata apa? Wahai malaikat, orang begitu pun aku ampunkan. Masya Allah. Orang begitu yang datang macam tu pun aku ampunkan. Sepatutnya amalan tu kalau tak ada niat kan tak dapat pahala. Tetapi hebatnya majlis ilmu, orang datang yang tak ada niat pun Allah Ta'ala ampunkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, oleh kerana itu kita istiqamahlah dengan majlis ilmu. Apa-apa yang sekiranya pihak masjid ke, pihak imarah ataupun mana-mana pihak yang mengatur majlis-majlis ilmu ni, tak kira majlis zikir, majlis ilmu, fardu ain, tafsir, akidah dan sebagainya, hadirkanlah, insya-Allah kita akan dapat banyak manfaat. Banyak lagi sebenarnya kelebihan orang-orang menuntut ilmu ni. Ringkasnya, sebelum saya masuk sikit tafsir, sebagai mukadimah pada kali pertama kita jumpa ni, ringkasnya kita nak ada rasa nilai yang kita dah sebut tadi, nilai keluar rumah untuk menuntut ilmu, nilai masuk masjid ni tuan-tuan perempuan masuk niat iktikaf ni, pahala iktikaf. Berapa banyak pahala iktikaf? Orang yang beriktikaf kerana Allah, dia akan dijauhkan daripada api neraka sejauh 3 parit, 3 khandak, 3 parit. Kalau kita masuk masjid niat iktikaf, dengan iktikaf ni kita akan jauh daripada neraka 3 parit. Dan jarak jauhnya parit ini antara langit dengan bumi. Satu parit jarak dia langit dengan bumi, bukan macam parit depan kita tapi antara satu parit tu jarak dia langit dengan bumi. Bayangkan, nak bagi gambarannya bahawa siapa datang masjid, iktikaf, penuhkan masa dengan iktikaf ni dengan benda-benda manfaat, faedah, majlis ilmu, zikir dan sebagainya, Masya Allah, kita ni memang jauh daripada api neraka. Kalau nak ikutkan tuan-tuan sekalian, dengan kelebihan fadilat-fadilat yang Nabi cerita ni, nampak macam tak ada orang masuk syurga, tak ada orang masuk neraka. Dengan fadilat yang hebat ni, kita buat sikit-sikit ni dapat syurga dan jauh dari neraka. Mana ada orang masuk neraka? Tapi itulah masalahnya, innal insana li rabbih lakanud. Manusia ni degil, dia tak nak. Dia nak cari kesenangan dunia yang sementara ni, semayang tak, apa tak, yang penting dapat duit, yang penting ada kesenangan, biarlah masuk neraka pun tak apa. Itu masalahnya. Allah Ta'ala dah sedia dah jalan masuk syurga ni, bukan susah pun, tapi ramai tak nak. Apa nak buat? Jadi kalau dia diazab oleh Allah, Allah zalim ke? Taklah. Allah Ta'ala dah sediakan jalan masuk syurga, dapat nikmat, tapi dia tak nak, kena azab. Bolehkah kita kata Allah Ta'ala ni zalim sebab azab hamba dia? Tak boleh lah. Sebab Allah Ta'ala memang dah beri peluang yang banyak untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, InsyaAllah hari ini lebih kurang ada lagi 10-20 minit ni, kita ambil sedikit daripada tafsir sebagai ambil berkat kelas kita yang pertama ni. Kalau ikutkan nak cerita tadi masih banyak lagi banyak lagi hadis-hadis ayat-ayat Quran tentang kehebatan orang menuntut ilmu ni. Menuntut ilmu ni bukannya mesti masuk madrasah, masuk pondok. Itu bagus juga, alhamdulillah. Kan? Sekarang ni pun ada pondok-pondok orang tua, pondok orang dewasa, kan? Pondok orang remaja ada. Kalau kat Muar ni ada Ustaz Nazaruddin kalau tak silap saya, kan? Di situ kita ada ribat di sini. Kalau kat KL tu banyaklah rumah-rumah untuk orang yang dah pencen-pencen, tak tahu nak buat apa. Suami pun mungkin dah meninggal, isteri pun mungkin dah meninggal. Dia duduk. Rumah orang tua sekarang ni bukannya maksud, kalau dulu kita sebut rumah orang tua,
Dapat gambaran negatif, maksudnya orang anak-anak dah tak nak, dah cempak kat rumah. Itu dulu. Sekarang ni pun ada juga macam tu, bila sebut rumah orang tua yang macam tu. Tapi sekarang ni dah banyak dah, bila sebut rumah orang tua ni maksudnya rumah macam pondok, pesantren. Dia dekat rumah pun anak-anak pun dah masing-masing sibuk. Suami pun dah mungkin dah meninggal, isteri pun mungkin dah meninggal, suami yang ada. Jadi pergilah cari tempat-tempat macam ni, duduk pencen setiap bulan masuk kan, 1,000, 2,000 apa nak lagi kan, bayar sikit pada pihak pondok tu, sediakan makan. Kemudian pondok sediakan program, subuh ada zikir, duha ada program, zuhur nanti rehat pula, lepas asar ada tanam-tanam sikit, buat apa kat belakang pondok tu. Malam ada kuliah, tahajud bersama-sama. Masya Allah, banyak dah sekarang dekat Malaysia ni pondok-pondok macam tu. Baik, jadi kalau dapat kita pergi tempat-tempat macam tu lagi bagus kan, daripada duduk rumah tengok TV je kan, Hindustan lah, Korea lah dan sebagainya kan. Bila lagu Korea, walaupun dah umur 60 pun tegak gerak juga kepala tu kan. Lagu Hindustan pun tergolek-golek juga dia punya pinggang tu kan. Nak kata punggung macam kasar sangat kan, pinggang tu tegak gerak juga kan. Itu ada tutup-tutup muka tu macam makan cili rasa pedas je tu. Alhamdulillah, tak apa yang penting kita taat perintah Allah, jangan buat benda-benda yang haram dan sebagainya. Ada masa kita majlis ilmu, kita datang. Kalau ada kita nak pergi tempat-tempat macam tu, silakan. Saya setakat ni belum sedia lagi lah buat tempat macam tu, walaupun ada permintaan. Bahkan ada tanah abang saya sendiri wakafkan 1 ekar. Masa sebelah tu kita pun dah beli, ada datuk tu arwah datuk tu jual, kita beli gabungkan dari 2 ekar. Jadi ada permintaan kat situ buat rumah orang tua yang jenis macam tu tadi, pondok orang tua. Tapi setakat ni kemampuan keuangan belum ada untuk buat bangunan. Kalau tuan-tuan perempuan boleh buat collection, buat, bismillah. Bangunan tu ada, tanah saya dah ada, kekuatan tenaga pengajar saya ada, kekuatan buat bangunan ni saya tak ada. Kalau tuan-tuan buat, alhamdulillah. Tanah 2 ekar, cantik, tepi jalan besar, tapi jalan kampung lah, jalan macam dalam tu. Itu memang niatnya dulu nak buat rumah orang tua, tapi belum tercapai lagi. Baik, untuk kali pertama ni saya ambil berkat daripada surah yang pertama turun. Tuan-tuan perempuan boleh buka melalui handphone ke dan sebagainya. Surah Al-Alaq, surah Al-Alaq. Nanti saya akan buat lagi pilihan-pilihan yang lain, surah-surah. Tetapi untuk kali ini sebagai berkat pembukaan kita punya majlis ilmu kita, saya pilih surah yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ni tuan-tuan sekalian yang kita pegang, Al-Quran yang kita pegang, kita buka-buka surah Fatihah, kita tengok yang terakhir surah An-Nas, tetapi itu susunan mushaf dia panggil, tertibul mushaf, susunan surah mengikut dalam mushaf. Mushaf ni maksudnya naskah Al-Quran itulah, tetapi mengikut susunan penurunan wahyu. Bukan surah Fatihah, bukan lepas tu surah Al-Baqarah, bukan lepas tu surah Ali Imran, surah An-Nisa, bukan. Dia ada tertib penurunan wahyu. Sebelum ni saya mengajar di masjid Parit Kurma, Masjid Husna Parit Kurma tu. Itu antara masjid yang awal-awal dulu saya mengajar. Saya pernah mengajar situ tafsir mengikut susunan penurunan wahyu. Quran ni dia ada ikut susunan penurunan. Wahyu yang pertama sekali turun adalah surah Al-Alaq, 5 ayat pertama. Walaupun surah ini ada 19 ayat, tetapi yang mula-mula diturunkan hanya 5 ayat sahaja. Ketika Nabi SAW sedang bertahannuth. Tahannuth ni istilah dalam hadis, dalam Sahih Bukhari sebut Nabi SAW bertahannuth. Tahannuth ni maksudnya Nabi SAW sedang beruzlah lah, bertapa bahasa Melayunya, bersendirian di dalam gua Hira. Dan di dalam gua Hira, ketika umur Nabi SAW daripada umur Nabi 37 tahun, dia dah mula macam resah duduk dengan masyarakat yang sembah berhala. Dia macam resah. Ini sirah. Kita gabungkan antara sirah dengan tafsir, kita akan dapat satu gambaran yang jelas tentang Al-Quran. Ilmu sirah, ilmu tafsir kita gabungkan, kita akan dapat kita akan dapat penerangan ataupun gambaran yang jelas tentang Al-Quran dan apa saja hukum hakam dan sebagainya.
Baik, ketika umur Nabi SAW lebih kurang 37 tahun, dia dah rasa macam tak sedap duduk dengan masyarakat yang sembah-sembah berhala, buat maksiat. Dia pun mula bertahanus, dia mula menyendiri. Antara tempat yang dia pergi untuk menyendiri ialah Gua Hira. Gua Hira. Gua Hira ni di atas Jabal Nur. Gua nama dia Gua Hira. Bukit tu nama dia Nur. Kalau tuan-tuan puan dah pergi Mekah, ada kadang-kadang tawif bawa pergi Jabal Nur. Biasanya tak turun kat situ. Sekarang ni dah tak boleh turun dah. Dia boleh lalu slow ambil gambar. Bukit tu, Jabal tu maksudnya bukit atau gunung. Bukit tu nama dia Nur. Atas bukit tu ada satu gua. Nama dia Gua Hira. Ada satu lagi bukit nama dia Thur. Dia punya gunung nama Thur. Dia punya gua pun nama Thur. Apa peristiwa dekat Thur? Gua Thur, apa peristiwa sirah yang berlaku kat situ? Bagus. Ketika hijrah Nabi SAW, Nabi bersembunyi dekat Gua Thur. Bagus, Alhamdulillah. Gua Hira ni tadi, Nabi SAW mulalah bertahannuth, beruzlah, bersendirian, bertapa. Cuma setiap bertapa ni mungkin ada yang nampak bertapa tu macam orang silat, duduk bersila. Bukan bertapa. Maksudnya Nabi SAW bersendirian dalam Gua Hira tu. Sampailah ringkaskan cerita, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Dia datang jumpa Nabi, dia terus peluk Nabi daripada belakang, grip kuat sampai Nabi SAW rasa sakit, dan dia kata apa? Iqra, bacalah. Nabi jawab apa? Ma ana biqari, aku tak pandai baca. Nabi ummi. Ummi ni maksudnya bukan ummi ummi tu mak. Ummi itu maksudnya ada atas ya atau ada sabdu. Ummi maksud dia ialah orang tak pandai baca, tak pandai menulis. Ada hikmahnya. Nanti insya-Allah dalam sirah nanti kita akan belajar kenapa Nabi SAW ditakdirkan oleh Allah ummi. Baik. Dia kata ma'ana biqari, aku tak pandai baca. Malaikat Jibril lagi kuat lagi. Iqra, baca. Ma'ana biqari, aku tak pandai baca. Iqra, baca. Ma'ana biqari, aku tak pandai baca. Jibril pun baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Lepas Nabi SAW langsung gigil kuat ni, sampai lepas tu dia pun lari balik rumah. Tinggi itu nak turun lebih kurang dalam 20 minit. Kalau naik lebih kurang 45 minit, turun 20 minit lebih kurang. Bila dia turun tu, terus jumpa Khadijah. Lepas tu nak lari ke rumah lagi, lebih kurang 7 km juga berjalan, bukannya dekat-dekat tu. Turun, jalan lagi sampai rumah. Zammiluni, selimut aku. Dia cakap dengan Khadijah radhiyallahu anha, isteri dia. Selimut aku. Selimutkan aku. Isteri yang salihah, masya-Allah. Dia faham suami ni. Kenapa? Khadijah ni tuan-tuan sekalian, yang kali kelas pun ramai muslimat ni. Kita bacalah betul-betul sirah Khadijah. Mungkin nanti kalau diizinkan ibu-ibu, akak-akak semua kaum muslimah ni, kalau sirah kita nak ambil sirah Ummahatul Mukminin pun boleh. Nanti kita nak belajar sirah ni, sirah Nabi dan juga para sahabat. Kalau khusus kita nak belajar sirah tentang perempuan ni pun boleh, iaitu isteri-isteri Nabi SAW, para sahabat wanita yang hebat-hebat, ada buku-buku dia. Kita boleh belajar, itu pun bagus juga. Walaupun kaum lelaki ada, tapi dapat juga inspirasi daripada kisah-kisah macam itu untuk isteri dan juga anak-anak perempuan kita. Baik, Khadijah ni ringkaskan cerita, dia pun layan Nabi SAW, dia selimutkan, dia tenangkan Nabi. Isteri yang baik, isteri yang solehah, dia tenangkan Nabi dulu. Dia tak bebel, dia tak apa, dia tenangkan Nabi. Wahai Rasulullah, waktu tu belum Nabi lagi, dia tak panggil Rasulullah lagi. Wahai suamiku, engkau seorang yang baik, engkau suka tolong orang susah, kau suka tolong orang beri makan, kau suka Nabi SAW suka buat baik ni, sampai di luar kemampuan dan di luar jangkaan sebenarnya. Contoh sekarang Allah Ta'ala beri contoh siapa? Untuk dapat gambaran Nabi lebih hebat lagi. Ni sebagai gambaran aja ni. Ada tak orang sekarang ni pantang dengar orang tak ada rumah, dia nak pergi rumah. Dia bukannya YB, dia bukannya MB, bukannya pihak kerajaan, tak ada. Dia rakyat biasa macam kita. Pantang dengar orang tak ada duit, dia pergi. Sekarang ni siapa? Ustaz Abid Liu. Antaranya Ustaz Abid Liu.
sampai dia boleh belikan rumah untuk orang, dia sewakan rumah. Ada apa masalah, tag aja nama dia dekat Facebook dia tu, insya-Allah sama ada dia ataupun tim dia akan datang. Sampai hospital kurang ambulans pun dia beri. Siapa yang tak ada Facebook dengan IG mungkin tak tahu cerita sangatlah. Tapi Ustaz Abid Liu ni memang Datuk Daud Kilau baru ni sakit. Mohon kerajaan beri duit. Belum kerajaan beri lagi dia dah sampai dah rumah Daud Kilau, dia beri duit. Pelajar UPSI baru ni kena balik. Sebab kerajaan buat keputusan kena balik pelajar-pelajar universiti ni. 20 bas free dia beri. Nak ceritanya ada orang yang dia punya bantuan dia pada orang susah di luar jangkaan dan di luar jangkauan. Nabi SAW lebih lagi daripada tu. Ustaz Abid Liu tu umat Nabi. Dia pernah melalui susah. Dia kata selalu tidur kat masjid, makan pun ada tak ada, harapan orang makan, tapi bila Allah Ta'ala tak buka dia pintu rezeki, semua orang dia tolong. Nak bagi gambarannya, Nabi SAW di zaman dia memang suka bantu orang. Pantang dengan orang susah dia bantu, pantang dengan orang dizalimi dia bantu, apa sahaja dia akan bantu. Itu yang Khadijah radhiyallahu anha sebut, engkau orang baik, engkau suka tolong orang, engkau. Ini Islam dah relax, tenang. Dia tenang. Barulah Khadijah tanya, wahai suamiku, apa yang berlaku? Dia pun cerita macam ni. Tengok isteri yang baik, dia beri lagi cadangan. Dia bukan kutuk engkau ni mungkin dah gila kot ke apa, tak ada kan. Wahai suamiku, aku ada seorang pakcik aku ni, dia pandai benda-benda macam ni, jom kita jumpa. Nabi SAW pun dia baru pergi jumpa Warqah bin Naufal. Warqah bin Naufal ni pun bila ditanya Nabi SAW, Nabi cerita, dia kata apa? Innahu namus, yang datang jumpa kau itu adalah namus. Namus ni istilah malaikat Jibril, iaitu istilah orang Nasara. Nasara ni orang Kristian. Orang Nasara sebut malaikat Jibril ni namus, yang membawa wahyu. Itu adalah namus yang membawa wahyu kepada Nabi-Nabi yang terdahulu. Engkau pun dah dapat wahyu. Dan ketahuilah, sekiranya aku hidup pada ketika engkau menghalau engkau daripada Mekah, pasti aku akan bersama dengan engkau. Nabi SAW terperanjat, amukhrijiyahum, itu bahasa Nabi SAW. Dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW sebut, amukhrijiyahum, adakah aku ni akan dikeluarkan oleh mereka? Adakah aku ni akan dihalau oleh mereka? Nabi SAW terperanjat, aku duduk 40 tahun bersama mereka, mereka puji aku, Al-Amin dan sebagainya, orang hebat, orang yang diharapkan, harapan bangsa dan sebagainya. Mereka akan halau aku keluar. Warqah bin Naufal kata, ya, setiap Nabi, setiap orang yang menerima wahyu dan menjadi Nabi, dia akan dimusuhi. Disebabkan, salah satu sebabnya ialah Nabi SAW menerima wahyu. Inilah wahyu dia, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kalau kita belajar sirah, kita belajar tafsir, kita baca surah ni, kita akan nampak cerita-cerita tadi. Kita akan seronok, bukan setakat kita mengaji je. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, tak tahu makna, tak tahu cerita, tak tahu tafsir, lah kita baca pun macam setakat baca buku je. Itu yang kita tak nak. Kita nak hubungan kita dengan Quran ni rapat. Hubungan kita dengan Quran rapat dengan pelbagai cara. Dengan pelbagai cara, antaranya kita memahami setiap di sebalik apa yang berlaku dalam ayat-ayat ini dipanggil asbabun nuzul ataupun sirah-sirah yang berlaku ketika penurun wahyu. Baik, kita ambil sikit lagi sebelum 10 suku insya-Allah kita selesaikan. Firman Allah SWT, bismillahirrahmanirrahim, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra', bacalah, bi dengan ismi, nama, Rabbi, Tuhan engkau, alladzi, dia yang khalaqa, telah mencipta. Itu dipanggil terjemahan harfiah. Iqra', bacalah. Bismi itu sebenarnya ada dua perkataan kat situ, bi dengan ismi. Sebab tu ni penting tengok bismi dekat Iqra' ni dengan bismillahirrahmanirrahim itu sama sebenarnya. Bismi dekat bismillahirrahmanirrahim dengan bismi dekat ayat nombor 1 Alaq ni, dia sebenarnya sama dengan nama maksudnya, tetapi bezanya apa? Dekat bismi surah ayat nombor 1 ni ada alif, bismillah tu tak ada alif.
Sebabnya sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim pada awal dia memang ada alif, ba, alif, sin, min. Sebab ba satu perkataan, ismi satu perkataan, tetapi oleh kerana alif itu tidak dibaca, dipanggil hamzatul wasal, tidak dibaca, maka dibuanglah dalam tulisan, tak ditulislah ismi itu, tetapi dalam pahala dapat. Masya Allah. Alif kita tak baca alif tu, hamzatul wasal kita tak baca, tapi kita tetap dapat pahala. Bermaksud bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, bismi tu, ba, sin, mim tu nampak 3 huruf. 3 huruf sepatutnya 30 pahala, tapi sebenarnya kita dapat 40 pahala. Sebab apa? Ada alif sebenarnya kat situ, alif yang tidak dibaca dan tidak ditulis, tetapi dapat pahala. Alhamdulillah. Baik, iqra, bacalah dengan nama Tuhan engkau yang telah mencipta. Baik, Allah Ta'ala dah tahu Nabi tak boleh baca. Kenapa Allah Ta'ala perintah untuk iqra, baca? Yang pertama, sebab perintah ini bukan saja untuk Nabi, tapi untuk umat juga baca, belajar. Yang kedua, ulama kata iqra yang pertama ini bermaksud baca kebesaran Allah. Contoh kita sebut, bahasa kita ni, bahasa mudah kita ni, aku boleh baca muka kau ni tengah happy ni, tengah ada apa, tengah kau tengah ada apa ni, dapat cucu ke, dapat anak ke, kau tengah, aku boleh baca muka kau ni, muka tengah happy ni. Aku boleh baca muka kau tengah sedih ni, tengah ada masalah apa, ceritalah pada aku boleh tolong. Mungkin baca juga sebut kan. Baca tu bukan mesti baca ABC, baca, membaca, secara dipanggil manzur, bacaan manzur dengan istilahnya, iaitu baca secara melihat keadaan. Jadi iqra yang pertama di sini ialah Allah Ta'ala perintah supaya kita baca kebesaran Allah. Sebab tu ayat ni kata apa? Bacalah dengan nama Tuhan engkau yang telah mencipta. Allah kaitkan dengan ciptaan Allah. Ciptaan, antara ciptaan Allah ialah khalaqal insana min alaq. Allah SWT mencipta manusia daripada al-alaq, segumpal darah. Sini salah satu daripada kebesaran Allah yang perlu kita baca. Nanti insya-Allah kelas akan datang nanti kita akan lebih detailkan. Ini sekarang mukadimah saja. Ayat ketiga, iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. Seterusnya barulah iqra yang kedua ni. Tadi iqra ayat pertama. Ni iqra yang kedua, disebut sekali lagi iqra wa rabbukal akram ni. Bacalah dengan nama Tuhan engkau yang memuliakan, yang telah mengajar dengan alat pena, alat tulis, dengan pensel. Iqra yang kedua baru dikaitkan dengan buku, pena, alat penulisan dan sebagainya. Ada 2 iqra kat sini. Satu iqra baca manzur, satu iqra baca maqru', benda yang boleh dibaca. Dua-dua iqra ni kita kena belajar, kita kena buat, barulah sistem pembelajaran kita betul. Yang pertama, Allah tekankan iqra, belajar tentang kebesaran Allah dulu, kehebatan Allah. Nak belajar kat mana ustaz? Dalam diri kita ni penuh benda yang kita boleh iqra tentang kebesaran Allah. Keliling kita ni penuh yang kita boleh iqra tentang kebesaran Allah. Jari kita boleh bergerak ni. Mana ada sistem dalam dunia ni boleh cipta benda macam ni? Robot pun jalan slow, tak cukup, tak ada darah, tak ada apa. Kita ni kuku memanjang, rambut memanjang, ada bulu memanjang, ada bulu tak memanjang, ada tulang memanjang, ada tulang tak memanjang, kita boleh membesar dan sebagainya. Semua sistem badan kita ni, darah, jantung pam, berapa banyak kita punya nadi, ini semua iqra yang pertama, iaitu kita baca kebesaran Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu banyak tanda-tanda kebesaran Allah, tidakkah kamu melihat? Dalam surah Waqiah banyak Allah Ta'ala sebut tentang kehebatan-kehebatannya dan kebesaran dia. Baca. Ini surah Waqiah antara amalan, surah-surah amalan. Keliling kita ni pokok-pokok jagung, biji jagung, kita tanam biji yang kecil, cotet tu, kita letak. Tiba-tiba beberapa hari lepas tu boleh pula keluar tunas. Kacang kita letak kan, budak-budak sekolah kadang-kadang buat kan untuk keluarkan toge tu. Daripada mana datang tu? Itu kebesaran Allah. Kita tengok tuan-tuan akak-akak ni suka tanam pokok-pokok bunga, keluar warna-warni pokok tu, warna pink lah, warna purple lah dan sebagainya. Daripada mana datang warna-warna tu? Wangi, ada yang pokok wangi, bunga wangi, ada yang bunga busuk, bunga tai ayam busuk.
kan? Daripada mana datang wangi dan busuk ni? Inilah yang pertama, Iqra yang pertama ni. Kita melihat kebesaran Allah di keliling kita. Awan terbentuk macam-macam bentuk. Siapa yang membentukkan tu? Ada ke pelukis yang melukis tu? Semuanya Allah Ta'ala. Sistem semua Allah Ta'ala. Jadi Iqra yang pertama. Nanti insyaAllah kita akan sebut lagi pada kelas akan datang. Dan Iqra yang kedua, barulah belajar buku. Jadi sekarang ni tuan-tuan dan puan sekalian, sebagai teguran yang terakhir insyaAllah, kita lebih sibuk Iqra yang kedua pada anak-anak kita daripada kecil. Tak pernah pun kita mengiqrakan Iqra yang pertama. Tadika, sekolah, menengah, SPM, suruh belajar, tak pernah pun kita kenalkan Iqra pertama tentang kebesaran Allah. Itu yang jadi teruk tu. Habis PhD pun mencuri, habis belajar tinggi-tinggi pun semayang tak jaga, habis belajar besar-besar pun, tinggi-tinggi hebat-hebat pun, habis beasiswa banyak-banyak pun mencuri, rasuah dan sebagainya. Kenapa? Iqra pertama tak ditanamkan. Apa sahaja Iqra pertama ni penting. Ini asas kita mendidik anak, cucu, bahkan diri kita sendiri. Iqra pertama ni penting, iaitu kita kenal Allah, kita rasa kehebatan Allah, kebesaran Allah, barulah kita dalam keadaan apa sahaja kita tidak akan melakukan dosa maksiat, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Dah 10 suku dah. Mudah-mudahan insya-Allah apa yang kita belajar sebagai mukadimah pada hari ini akan meningkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Tujuan kita belajar tuan-tuan sekalian hanya satu, untuk menambahkan iman, amal dan takwa kita kepada Allah. Ini nasihat yang biasa saya sebut juga. Kita bukan belajar ni setakat nak dengar maklumat, halwa telinga, bukan. Kita nak ilmu yang kita belajar, salah satu tanda ilmu yang kita belajar tu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bagus, ialah kalau kita belajar tu kita makin rasa seronok dengan agama. Kita makin seronok kita dapat kenal Allah, kita makin seronok dapat sunnah, amalkan sunnah, kita makin rasa dekat dengan Allah, kita rasa makin dekat dengan Quran. Ini tanda ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau kita datang belajar ilmu, rasa makin benci pada agama, benci pada orang agama, benci pada Quran, rasa orang semua salah, semua sesat, aku je betul, ini ada masalah. Belajar untuk diri kita, bukan belajar untuk menghukum orang lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita kefahaman dan kekuatan untuk amalkan semua ilmu-ilmu agama. Semoga kita dapat mentaati segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah, ikut sunnah Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fihi wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' min 'aynin la tadma' min khashyatik wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma astur 'awratina wa amin rawatina. Allahumma ihfazna min bayni aydina wa min khalfina wa 'an aymanina wa 'an shama'ilina min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك رضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa adik-beradik dan sahabat handai kami, dosa guru-guru kami, dosa mereka yang pernah berjasa dan berbakti kepada kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ya Rahman Rahim, pandanglah kami dengan pandangan bantuan-Mu. Ya Allah, berilah kami kejayaan di dunia dan di akhirat. Janganlah Kau menggagalkan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau berikanlah kami kejayaan yang hakiki. Kami jauh dari api neraka, masuk ke syurga Engkau dengan tersenyum-senyum, dengan rahmat Engkau, tanpa hisab dan tanpa azab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau jauhkanlah kami daripada segala kegagalan. Kau jauhkanlah kami daripada segala kegagalan. Ya Allah, di kalangan kami ada yang Kau uji dengan kesakitan, Kau sembuhkanlah kami daripada segala penyakit. Di kalangan kami ada yang Kau uji dengan kesempitan, Engkau lapangkanlah segala yang Kau sempitkan. Ya Allah, di kalangan kami ada yang Kau uji dengan hutang piutang, Kau selesaikanlah segala hutang piutang.
Di antara kami ada yang kau uji dengan masalah anak, isteri, suami, keluarga, adik-beradik, harta dan sebagainya. Ya Allah, Engkau lah sahaja yang boleh menyelesaikan masalah-masalah ini. Ya Allah yang Rahman Rahim, banyak lagi yang kami mau pinta. Ya Allah, Kau saja maha mengetahui. Ya Allah, apa yang baik yang kami ingin dan kami minta. Ya Allah, yang terlintas di fikiran dan hati kami. Ya Allah, Kau sempurnakanlah, Kau terima, Kau mudahkan. Ya Allah, sekiranya itu baik untuk kami, dan sekiranya perkara itu tidak baik untuk kami. Ya Allah, Kau jauhkanlah ia dari kami. Ya Allah, banyak lagi yang kami mahu pinta. Ya Allah, Kau saja maha mengetahui. Ya Allah, terimalah segala usaha baik kami. Ya Allah, terimalah segala doa-doa kami. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.